keunggulan dan kehebatan Al-Quranul Karim yang menjadi satu panduan dan pedoman dalam kehidupan insan. Manusia perlu kepada panduan, perlu kepada segala peraturan yang membolehkan ia melaksanakan segala kehidupannya menuruti segala hukum, hakam dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi wa rahmatihi tatimmus shalihat wa razaqana minat thayyibat wa mana'ana minal khabisat. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an warzuqna lailatul qadr fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah wa a'inna 'ala ihya'iha qiyamiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, Ashabul Fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama pada pagi ini pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, pada bulan Ramadan Al-Mubarak Sayyidus Syuhur, hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari, bulan Ramadan penghulu bagi sekalian bulan, untuk sama-sama kita memperteguhkan dan memperkuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita sentiasa di dalam lembayung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun berada pada pertengahan Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah, di pertengahannya diberikan keampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah, manfaatkanlah peluang kita berada di pertengahan Ramadan ini untuk sama-sama kita sentiasa memohon maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesalahan, kesilapan, kealpaan, kelalaian, keterlanjuran kita sebagai seorang insan.
yang kita tidak dapat elak daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan dan juga kelupaan. Maka peluang yang ada di hadapan kita di bulan Ramadan al-Mubarak, di pertengahannya ini, gunakanlah untuk kita sama-sama beristighfar, bermunajat, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ila dhanbi abada. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami balik padamu ya Allah. Ya Allah, kami rasa menyesal dengan apa kesalahan yang telah pun kami lakukan, dan kami berjanji ya Allah, kami berazam ya Allah untuk tidak lagi mengulangi segala kesilapan dan kelalaian kami ya Allah. Inilah di antara syarat untuk kita bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-taibu minaz zambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti mana orang yang tiada dosa, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu perlulah dilakukan dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu, baliklah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar ikhlas, jujur, telus, transparan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu, dan Allah memasukkan kamu dalam syurga yang berlarian sungai di bawahnya. Inilah nikmat yang Allah bagi kepada orang yang mendapat pengampunan, mendapat rahmat, barakah, limpahan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginsafi dan menyedari kesilapannya, kealpaannya dalam menelusuri kehidupan dunia yang sementara, dia faham dia tetap kena balik pada Allah. Dia kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan salahnya selama ini. Maka insan inilah tuan-tuan yang akan diberikan dengan ganjaran pahala dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu, kata Allah, untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyediakan bagi mereka yang memperolehi keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini dengan wajannatin. Allah bagi syurga, tuan-tuan, syurga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rasa kegembiraan, keseronokan. Syurga yang disebut ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Syurga nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata. Nikmat keseronokan, keindahannya tidak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, tentu. Inilah syurga yang arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan kepada insan yang bertakwa. Tuan-tuan, apabila kita mohon ampun dengan Allah,
Allah bagi pada kita syurga. Syurga untuk siapa? Untuk orang yang muttaqin, untuk orang yang apa? Bertakwa kepada Allah. Begitu juga dengan puasa, kutiba alaikumusiyam. Allah fardukan kepada kita melaksanakan ibadat puasa. Ujung ayat Allah sebut la'allakum tattaqun, supaya benar kamu jadi manusia yang bertakwa. Jadi ada kaitan tuan-tuan antara as-siyam dengan al-maghfirah. Puasa kita dan mohon ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya menjurus untuk nak membentuk insan yang bertakwa, dan syurga itu disediakan untuk insan yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan juga merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Kita telah meraihkan sambutan nuzulul Quran baru-baru ini pada malam 17 Ramadan, dan kini kita masih lagi dalam tempoh berada di pertengahan Ramadan, di awsatuhu maghfirah ini. Maka mari sama-sama tuan-tuan kita mengambil ibrah dan pengajaran yang terbaik untuk kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Di mana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan Ramadan yang ada kaitan dengan Al-Quranul Karim, yaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quranul Karim, hudan linnas, Quran menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, Quran menjelaskan segala keterangan-keterangan berkenaan dengan petunjuk dan juga al-furqan, pembeda di antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Indikatornya, penanda arasnya adalah daripada Al-Quranul Karim. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Al-Quran itu menjadi petunjuk panduan kepada kehidupan manusia, maka jadikanlah Al-Quran itu dekat di hati kita, untuk sama-sama kita hayati, untuk sama-sama kita ihyakan ia dalam kehidupan kita, untuk kita tadabbur, mengambil ibrah dan pengajaran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjuk jalan kepada manusia, jalan yang betul, jalan yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku, jalan Islam, jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang betul, jalan yang benar. Fattabi'uh, kamu kena ikut, kamu kena patuh, kamu kena akul, kamu kena taat, kamu kena beri seluruh pengabdian kamu dan juga ubudiyah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan yang lain yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kamu akan terpisah daripada jalan yang benar, jalan yang betul. Gitulah tuan-tuan keunggulan dan kehebatan Al-Quranul Karim, yang menjadi satu panduan dan pedoman dalam kehidupan insan. Manusia perlu kepada panduan, perlu kepada segala peraturan yang membolehkan ia melaksanakan segala kehidupannya menuruti segala hukum, hakam dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam syahrul Quran, bulan Ramadan al-Mubarak. Maka perbanyakkan membaca Al-Quran, karena kelebihannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum
man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamuh. Sebaik-baik kamu, orang yang paling terbaik, yang paling excellent, cemerlang, the best among the best daripada kalangan manusia ini siapa tuan-tuan? Nabi sebut man ta'allama al-Qur'an, iaitulah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dia belajar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dia rindu dengan segala hukum hakam yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dia nak beramal dengan Al-Quran. Dia berasa tenang jiwa apabila dia baca Al-Quran. Karena apabila dia menghayati Al-Quran, itu maksudnya dia sedang zikrullah, ingatkan Allah. Maka tuan-tuan, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, ianya memberi ketenangan, itminan kepada jiwa. Manusia yang hatinya tenang, Al-Quran sentiasa berada dalam kehidupannya. Al-Quran sentiasa segar dan bugar, segar bugar, evergreen tuan-tuan. Dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap gerak-geri pekerjaan dan perbuatannya. Maka orang yang mempelajari Al-Quran, Nabi sebut itu khairukum, orang yang paling terbaik daripada kalangan kamu. Wa 'allamah, dan juga orang yang mengajar Al-Quranul Karim kepada orang lain. Dia dah minat dengan Quran, dia rasa seronok dengan Quran. Dia baca Al-Quran, dia hayati Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia laksanakan segala panduan dan petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Dan dia juga mengajar Al-Quran kepada orang lain. Dia menyebarkan ilmu berkenaan dengan Al-Quranul Karim pada orang lain. Maka ini disebut sebagai khairukum, orang yang terbaik daripada kalangan kamu. Tuan-tuan, dalam kita melaksanakan ibadat puasa yang dikaitkan dengan Al-Quranul Karim, maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Tuan-tuan, Quran, puasa dan Al-Quran ini boleh beri syafaat kepada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Puasa menjadi peguam bela bagi kita. Al-Quran jadi peguam bela bagi kita. Al-Quran boleh bantu kita, boleh tolong kita di hari akhirat, bagi syafaat tuan-tuan. Di mana Nabi sebut tuan-tuan, yaqulus siyam, ay Rabb inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulul Quran, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffi'ni fihi fayushafa'an. Hadis yang dipetik daripada Al-Jami'us Shaghir. Tuan-tuan, puasa dan Al-Quranul Karim akan mohon syafaat kepada seseorang hamba Allah pada hari kiamat. Puasa doa pada kita, Quran doa pada kita. Orang yang berpuasa, puasa akan doa dekat dia, minta syafaat pada Allah SWT. Akhirat Quran akan mohon doa pada Allah SWT untuk bagi syafaat, untuk Allah bagi syafaat pada kita, bagi pertolongan pada kita tuan-tuan. Apa kata puasa? Yaqulu siyam, ya Allah, kata puasa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menegahnya makan dan minum. Puasa kata kita, apabila kita puasa tak makan tak minum, jaga segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nafsu syahwat kita dipelihara, dikontrol, dikekang, supaya jangan buat benda-benda yang boleh menjejaskan, yang boleh membatalkan ibadat puasa. Jadi puasa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah tegahkan orang yang berpuasa ini daripada makan minum, daripada menjamah makanan,
dan aku juga menegah dia daripada mengikut nafsu syahwatnya, maka berikanlah syafaat kepadanya. Puasa doa pada kita tuan-tuan, untuk kita ni dapat syafaat daripada untuk Allah tolong kita tuan-tuan. Dan kemudian wa yaqulul Quran, ni Quran yang kita baca, Quran yang kita ayati, Quran yang kita tadabbur, Quran yang kita tadaruskan itu tuan-tuan. Wa yaqulul Quran rabbi mana'tahu, rabbi mana'tuhu an-nauma bil-laili fashaffi'ni fihi, ya Allah, aku telah tegah dia daripada tidur di waktu malam. Maksudnya dia qiyamul lail, bangun malam dia bersembahyang, dalam salat dia baca Quran, selepas salat pun dia baca Quran lagi tuan-tuan. Jadi maknanya dia korbankan tidur dah, lena dah. Hak duk seronok mimpi-mimpi yang syok, dia kata ada lagi yang lebih syok daripada tu, iaitu dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan zikrullah, beribadat pada Allah SWT. Quran kata, ya Allah, aku dah tegah dia, aku dah kekang dia daripada tidur malam. Dia bangun untuk beribadat dengan membaca Al-Quranul Karim, maka ya Allah berikan syafaat kepada dia. Ya Allah berikan syafaat ni kepada orang yang beramal dengan Al-Quranul Karim. Maka tuan-tuan, fayushaffi'an tuan-tuan, maka diberikan syafaat kepadanya. Hamba ini diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut Syekh Dr. Mustafa Bura, yang dimaksudkan dengan membaca di sini tuan-tuan, maknanya bukan setakat baca saja, malah dia beramal juga dengan segala hukum hakam Al-Quranul Karim, dengan segala isi kandungan Al-Quranul Karim diamalkan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupannya. Jadi inilah kelebihan dan keistimewaannya tuan-tuan. Apabila kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, maka dikaitkan, dihubungkan as-siyam wal Quran, puasa dan juga Al-Quranul Karim. Maka puasa akan berdoa kepada kita, mohon Allah syafaatkan kita di hari akhirat. Quran akan doa pada Allah SWT untuk bagi syafaat kepada kita di hari akhirat. Maka hamba ini disyafaatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitulah tuan-tuan keistimewaan dan keunggulan daripada ibadat puasa dan juga ibadat kita membaca, menghayati Al-Quranul Karim. Mari sama-sama tuan-tuan, di baki Ramadan yang masih ada ini, untuk terus kita melaksanakan segala pakej ibadat yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, supaya ia menjadi suatu penanda aras, menjadi suatu indikator untuk kita menguatkan lagi, untuk kita nak membangunkan lagi segala amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, supaya nanti di akhir Ramadan, keluarnya kita daripada madrasah Ramadan, daripada sekolah Ramadan, daripada universiti Ramadan, daripada institusi Ramadan, orang yang telah ditarbiyah, orang yang telah dididik dengan akhlak yang mahmudah, dengan akhlak yang baik, dan punya jiwa yang penuh dengan ketenangan, jiwa yang disebut sebagai an-nafsul mutmainnah, jiwa yang penuh dengan rasa ketenangan, ketenteraman. Dan jiwa inilah tuan-tuan nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai insan yang punya jiwa yang penuh dengan ketenangan, kembalilah kamu bertemu dengan Tuhanmu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah redha kepada kamu, kamu redha pada Allah, Allah restui kamu, kamu merestui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sonok kamu bertemu dengan Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah bagi kerahmatan kepada kamu, keberkatan kepada kamu. Maka proses tuan-tuan, nak perolehi radiyatan mardiyah, mestilah melalui an-nafsul mutmainnah. Jiwa manusia kena tenang, jiwa manusia kena bahagia, qalbun salim, hati kena sejahtera, hati kena jadi hati yang baik. Akhlak kena tunjuk akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Maka perlu diketepikan segala akhlak yang mazmumah, akhlak-akhlak yang keji. Maka puasa mengajar kita untuk kita mewarnai dan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terbaik, yang akan memberikan suatu impak, kesan yang cukup berharga dan bernilai kepada kita dalam sepanjang kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita mendapat kurniaan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah fadlan minallahi wa ridwana, pahala ganjaran daripada Allah dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Dan insan ini tuan-tuan disebut pada khuli fi ibadi. Allah kata masuklah kamu bersama dengan hamba-hambaku yang saleh salihah, wadakhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku. Muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, kita juga telah berada di penghujung fasa yang kedua ini. Ini dah 19 Ramadan. 19 tuan-tuan 19 18 18 Ramadan dah tuan-tuan. Dah nak ujung dah. Dan dia naik belah-belah ni tuan-tuan, dia akan cepat lah pergi. Perjalanan masa tu kita rasa cepat. Jadi apabila kita duduk di penghujung fasa yang kedua, nak masuk pula fasa yang ketiga tuan-tuan, maka kita doalah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dengan nikmat Lailatul Qadar. Seperti mana yang kita sedia maklum, Allah sebut hal ini dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan Al-Quran, semuanya Allah turunkannya, yakni Al-Quranul Karim, pada malam Qadar. Jadi malam Qadar ini tuan-tuan punya kelebihan, punya fadilat yang cukup besar. Maka kita doa pada Allah untuk kita perolehi Lailatul Qadar, untuk kita beramal di malam Lailatul Qadar itu tuan-tuan dengan sebaik-baiknya. Maka perbanyakkanlah doa, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, kurniakan kepada kami Lailatul Qadar fi hazihi sanah, pada tahun ini, wa fi kulli sanah, pada setiap tahun, pada saban tahun. Wa a'inna ala ihyaiha qiyamiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon pada Allah dapat Lailatul Qadar dan kemudian beri tolong kami ya Allah, beri kekuatan pada kami ya Allah, bantu kami ya Allah ala ihyaiha, untuk kami nak ihyakan malam Qadar itu, untuk kita nak apa? Penuhi dengan amal ibadat di malam Lailatul Qadar itu tuan-tuan. Qiyamiha, untuk kita apa? Memperbanyakkan amalan pada malam tersebut. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih sayang. Tuan-tuan, taharrau, kata Nabi, Lailatul Qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, usahalah untuk perolehi Lailatul Qadar ini pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Insya-Allah kita doa pada Allah, Allah panjangkan usia kita, Allah beri nikmat Lailatul Qadar kepada kita sekalian, insya-Allah. Sekadar itu dulu tuan-tuan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Siru ala barakatillah wa fi amanillah wa riayatih. Wa kullu amin wa antum ilallahi aqrab. Selamat meneruskan amal ibadat di bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah rahmati kita dunia dan akhirat. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh
فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وارزقنا يا الله ليلة القدر وأعنا على إحيائها وقيامها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.